main telefon lagi, sentiasa bawa walau ke mana pun, masuk ke tandas sekalipun, selit ke apa tu kain plekat, kain sarung, dia selit di situ. Dia sorok, tak mau bagi orang nampak dia bawa telefon masuk tandas. Ataupun letak password pula yang susah sangat. Allah jadikanlah dalam hatiku cahaya, juga pada lidah cahaya, jadikanlah pendengaranku cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal 'amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al yaqin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Iaitu disebut sebagai curang. Curang. Apa makna curang? Curang ni ialah, kalau tengok dari sudut bahasanya, ialah curang itu tak lurus hati, tak jujur maupun khianat. Tolong catat di ruangan komen boleh. Tolong catat di ruangan komen. Nanti mana-mana komen-komen yang terpilih akan saya bacakanlah komennya itu, juga apa yang telah kawan-kawan kita kongsikan ya. Saya ulang sekali lagi. Curang itu ialah tak lurus hati, tak jujur dan berlaku khianat. Jadi maknanya curang ni boleh berlaku di mana-mana. Curang dalam timbangan, curang dalam perniagaan, curang dalam kepimpinan, curang dalam memegang amanah, termasuk juga curang terhadap pasangan, maupun curang terhadap suami, curang terhadap isteri pun macam-macam berlaku. Adalah satu kajian yang dibuat, kebiasaan kalau curang ini, kebiasaan orang tanya, kalau curang dalam pasangan ni, hidup berumah tangga ni biasa tahun ke berapa kahwin, kebiasaannya. Ini yang saya perolehi pada satu rujukan saya itu. Ada yang menyebutkan ini bukan benda yang pasti, ini sekadar kajian umum saja. Ada yang menyebutkan kebiasaan wanita dia akan mula curang pada suaminya sekitar dalam tempoh 6 ke 10 tahun perkahwinan. Boleh jadi, ini mungkin boleh jadi ataupun mungkin tidak, tapi ini sekadar kajian. Yang mana kalau kita lihat kan, barangkali mungkin bila dia berumah tangga, dia nampak gaya suami dia pun tak boleh nak bimbing dia, ataupun suami dia tak mampu nak bahagiakan dia, mula nampak laki lain, mula nampak laki-laki lain. Ataupun kebiasaan kalau laki-laki pula mula curang terhadap isterinya apabila masuk tempoh perkahwinan yang ke-11 tahun. Dia sambut anniversary yang ke-10 ke, yang ke-11 ke, lepas tu mula nak jadi curang. Wala'iyyazubillah. Kalau lelaki dia pada tahun ke-11. Tapi ada juga para penonton kata, tak ada Ustaz, ada pasangan suami, ada suami tu baru 2 tahun kahwin curang dah. Itu yang saya katakan tak semestinya apa yang disebutkan ini. Ada yang lebih awal daripada tu, ada yang kadang-kadang tu dah berpuluh tahun dah, 30 tahun kahwin, baru nak jadi curang pula ada minat dengan seorang mana ibu tunggal ke mana, ada walaupun dia dah berumur dah, dia nak cari yang solo jenis buy one free 6, buy one free 7 tu, dia nak yang ada anak ramai-ramai pula, macam-macam keadaan kainah senario manusia ini ya. Jadi walau bagaimanapun, ada juga yang menyebutkan bagaimana ya Ustaz kita nak tahu tanda-tanda pasangan dah mula berlaku curang. Tanda-tanda ini pun saya sebutkan sekali lagi, dia bukanlah suatu benda yang pasti, dia sekadar pemerhatian umum. Ada 6 tanda-tanda pasangan itu mula berlaku curang. Saya ulang sekali lagi, ini bukan pasti, sekadar pemerhatian umum. Ada 6 tanda-tanda pasangan mula curang. Yang pertama sekali ialah apabila dia sering rapat semacam dengan telefon. Dia rapat semacam sangat dengan telefon. Dengan telefon tu dia
agak sampai peluk orang tidur dengan masuk tandas pun bawa telefon. Lepas tu kalau bercakap pun dia bisik-bisik, tak nak orang dengar. Lepas tu dengan telefon pun sampai lewat malam, ataupun bila semua dah tidur, dia masih lagi mata duk cerah lagi, muka terang, bukan muka terang cahaya ambil uduk, tidak. Muka terang cahaya tu pasal duk main telefon lagi. Sentiasa bawa walau ke mana pun masuk ke tandas sekalipun. Selit ke apa tu, kain plekat, kain sarung, dia selit di situ. Dia sorok, tak mau bagi orang nampak dia bawa telefon masuk tandas. Ataupun letak password pula yang susah sangat. Ada setengah orang kan password yang jenis yang bintik tu, macam-macam lah, buat bentuk X lah, buat bentuk Y lah, buat bentuk Z lah. Dia maknanya ada password tapi senang nak dibaca, anak-anak pun tahu nak buka, isteri pun tahu nak buka. Tapi ni dia punya password dia, ya Allah, dia pusing tu atas balik X, Y, Z semua I jadi jadi huruf Q lah, apa payahnya. Macam ada sesuatu yang awak sembunyi nampak gaya ni. Tu yang pertama, rapat semacam dengan telefon. Yang keduanya ialah tanda-tandanya itu apabila sumber kewangan mula susut. Sumber kewangan mula susut. Maknanya mungkin barangkali apabila pasangan tu, ke suami ke isteri tu, barangkali ada belanjakan duit tu kepada orang lain. Lepas tu pula bila duit makin susut, kewangan makin tak berapa nak ada sangat duitnya itu, disalahkan isteri dan anak-anak. Ni anak-anak lah sibuk beli mainan lah, apa pantang ada promosi lah, Shopee sibuk nak belilah mainan lah apa bagai, habis duit semua. Padahal tidak. Kesian anak dan isteri, disalahkan anak dan isteri, padahal dia belanja pada perempuan lain, ataupun pada skandal ke apa macam-macam. Itu yang kedua. Yang ketiganya, tandanya ialah jadual peribadi sangat padat yang pelik. Sangat padat dan pelik sampai tak ada masa langsung ni. Bagi fitrah orang yang berumah tangga ni, sungguh pun dia sibuk, sungguh pun dia busy, dia kalut macam mana pun, tetap dia akan ada masa, ataupun dia akan pilih masa untuk keluarga. Mesti ada dalam perancangan diary schedule-nya itu. Okey, 3-4 hari aku outstation, 3 hari, 2 hari aku di luar kawasan. Nanti satu hari nanti ni hujung minggu, weekend, aku akan spend time dengan keluarga. Aku akan isi ruang masa dengan keluarga aku. Mailah telefon ke apa semua aku off, sebab ini masa dengan keluarga. Tak ada. Ini masa dengan keluarga ke apa langsung tak dipedulikan. Ini ada pelik sikit lah bagi orang yang berumah tangga, sebagai suami, sebagai ayah. Kalau tak ada rasa langsung nak luang masa dengan keluarga, dibimbangi. Itu yang ketiga. Yang keempatnya ialah interaksi dengan ahli keluarga makin kurang. Interaksi dengan ahli keluarga makin kurang. Apa makna interaksi? Sama ada suami ke isteri ke, dia boleh duduk-duduk sembang-sembang anak-anak, bancuhkan kopi, masak sama-sama, berkebun sama-sama, jogging sama. Tidak, dia dah tak ada benda tu. Interaksi tu tak ada. Malah lebih memburukkan keadaan lagi ialah mood yang tak dapat dijangka. Mood yang tak dapat dijangka. Sembang sikit kira nak bergaduh, sebut sikit nak bergaduh, nak jadi tinggi suara, dia jadi panas, rasa nak bergaduh, rasa ada benda yang tak kena. Itu. Ataupun mudah bertengkar bila berbual. Kadang-kadang isteri tu sebut benda yang kebiasaan sebut tak ada masalah. Kenapa sebut kali ni jadi nak marah, jadi nak mengamuk, terasa hati semacam, dia jadi sentak. Pelik, dia jadi pelik sangat. Kenapa suami aku ni sebelum ni sembang okey, ni tiba nak mengamuk sangat pasal apa ni? Ada benda yang tak kena. Itu yang keempat. Yang kelima, keinginan, dia panggil apa? Keinginan untuk bersama tu kurang. Maknanya hubungan suami isteri ni, dia punya gairah dia, keinginan tu dah makin lama makin kurang, makin susut. Ya, mungkin barangkali kerana tarikan hatinya tu pada orang lain. Jadi pada pasangan sendiri dia dah makin kurang. Itu yang kelima. Yang keenamnya ialah dia kurang libatkan pasangan dalam kehidupan peribadi. Dia kurang libatkan pasangan dalam kehidupan peribadi. Apa maknanya? Barangkali kalau ada kenduri, ada majlis-majlis apa di office, dia tak ajak isteri dia. Dan kalau boleh dia tak mau ajak isteri, dia tak mau libatkan isteri ke anak-anak dia dalam hal kehidupan peribadi dia.
Wallahu alam lah, tak tahulah kalau di di media sosial ke ataupun secara sosialnya dia tak nak libatkan, dia seorang, dia kelihatan dia seorang kan, lonely ke apa, kita pun tak tahulah, dia tak nak pun ketengahkan ke, berkongsi ke ataupun bawa pasangannya dan anak-anaknya dalam masyarakat. Ini pelik sikit, kurang libatkan pasangan dan keluarga dalam kehidupan peribadi. Malah dia rasa rimas kalau pasangan dia mula nak masuk campur dalam kehidupan peribadi dia. Ini 6 dalam bentuk pemerhatian umum yang bukan pasti, tapi mungkin berdasarkan pengalaman-pengalaman orang yang pernah melalui saat-saat seperti ini. Kalau 6 tanda-tanda yang saya sebutkan ini pernah tuan-tuan semua berpengalaman tengok sendiri berlaku kepada kawan-kawan di sekeliling, anda letakkan di ruangan komen ya benar, ya benar. Okey, letakkan di ruangan komen bagi anda yang rasa apa yang saya kongsikan 6 ini pernah berlaku kepada keadaan di sekeliling kita lah, ataupun teman, kenalan ke siapa pun. Zinirah Amani, dia kata dulu family man, sekarang tinggal family saja. Ya, kita akui. Miss Harudin Muhammad, jangan luahkan apa yang berlaku dalam rumah tangga kepada orang luar, akan ada yang ambil kesempatan. Ni saya setuju sangat. Bila luahkan apa saja masalah peribadi ke, tekanan ke pada siapa-siapa pun, yang lebih teruk lagi pada orang yang bukan ahlinya, bukan orang tua kita ke, bukan pada orang yang bidang dia untuk membantu kita, memberikan solusi. Kena pada orang hati busuk, hati yang memang jenis suka nak tengok keluarga orang berpecah belah, bercerai-berai. Memang salah, silap tempat lah tu. Mauda Ahmad, sepatutnya tajuk ni kenapa curang pada pasangan. Tak apalah, sebenarnya saya nak bagi dia khusus sikit. Nanti kita boleh ejah pada kesempatan lain-lain pula ya. Sushita Surip, tanda suami curang, rapat dengan telefon, ada password pada handphone kewangan mula susut. Dia catat semula. Terima kasih ya. Qasih Sal, ya benar. Azmah Mali, ya benar. Mahani Abdul Karim, ya benar. Baik, terima kasih semua. Okey. Tapi seperti yang saya sebutkan pada awal tadi, walau bagaimanapun janganlah tiba-tiba ambil tindakan melulu. Maknanya kalau sekiranya kita nampak suami kita ataupun isteri kita mungkin perangainya dah mula berubah sebagaimana yang ada saya sebutkan tadi ni, ataupun ada perangai-perangai yang kita sebagai pasangan selama hidup dengan dia, sejak berumah tangga, kahwin dengan dia dulu, dia tak pernah jadi macam ni. Kita mula nak ambil tindakan, tiba-tiba nak bertindak, nak pergi serang orang yang kita rasa dia ni kot punca ni, perempuan ni jadi menyebab kami jadi gaduh, jadi suram, jadi muram rumah tangga kami ni. Tiba-tiba anda semua bertindak dengan tak tentu arah, tanpa usul periksa. Ini perbuatan Allah Subhanahu wa taala tegur dalam Quran, yang mana Allah Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yu'zunal mu'minina wal mu'minati bighairin والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. Sadaqallahul azim. Kata Allah, dan orang-orang yang mengganggu serta menyakiti orang-orang lelaki yang beriman dan orang-orang perempuan yang beriman dengan perkataan atau perbuatan yang tidak tepat dengan sesuatu kesalahan yang dilakukannya, maka sesungguhnya mereka telah memikul kesalahan, menuduh secara dusta dan berbuat dosa yang amat nyata. Surah Al-Ahzab ayat 58. Surah Al-Ahzab ayat 58. Daripada ayat ni Allah mengajar kita supaya jangan kau tiba nak serang orang tak tentu arah tanpa usul periksa, dan juga engkau menuduh orang lain buat benda seperti yang kita sangkakan. Sebab itu dalam Islam ni, bab sangka menyangka ni benda yang juga Allah Subhanahu wa taala peringatkan kita dalam Quran. Apa antaranya? Kata Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu
kathiran minaz zanni inna ba'da zanni ithm. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jauhkanlah kebanyakan dari sangkaan supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang. Kerana apa? Kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa. Adalah dosa. Jangan duk tuduh suami, jangan duk tuduh isteri. Kalau mungkin dia ada, mungkin kelakuannya agak pelik, barangkali dia tak sihat ke, ada benda yang dia tengah fikir masa sekejap nak kongsi, ambil masa sekejap, dia tak nak kongsi sekarang lagi. Mungkin kerana kalau dia kongsi sekarang, mungkin isterinya jadi tension, isterinya jadi sedih, hibah. Ada kadang setengah laki-laki macam tu, dia tak nak luah sekarang, dia pendam dulu, tunggu masa yang sesuai baru dia nak cakap. Apa jualah, macam-macam isu lah. Jadi ini peringatan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Walau bagaimanapun teman-teman, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, perlu juga kita nak kena tahu apa punca-punca suami boleh jadi curang ni. Saya sebut dari pihak suami, supaya para isteri semua sama-sama kita dapat berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pelihara keluarga kita, suami, isteri, anak-anak, keluarga, anak cucu, keturunan kita semua dipelihara Allah. Apa punca-punca suami boleh jadi curang? Juga antara pemerhatian umum menyebutkan punca suami boleh jadi curang ini, saya kongsikan ada 6 semuanya. Ada 6 punca-punca yang menyebabkan suami boleh jadi curang. Pertama sekali adalah kerana apa? Kerana tertekan dengan urusan rumah tangga. Yang pertama, kerana tertekan dengan urusan rumah tangga. Artinya dalam menguruskan anak-anak, mungkin dalam tempoh anak-anak yang PDPR, work from home, anak-anak semua di rumah, lepas tu pula dia jadi tertekan, dia jadi stres dengan anak itu ragam macam ni, yang ni anak macam, ya Allah, seorang-seorang punya perangai. Tak termasuk lagi pula jenis isterinya pula kadang kuat lah, orang kata apa, mengomelnya beletir ke apa, aduh tension lah, saya baru nak pejam tidur, siap kata kuat tidur, awak ni tidur. Lepas tu bila suami tu kerja, awak ni kerja. Lepas tu bila suami tu penat nak rehat, awak ni rehat ya, bila nak kerja. Itu jadi dia jadi stres, dia jadi tertekan. Tambahan pula ada yang duduk serumah dengan orang tua, yang tinggal serumah dengan mak mertua, lagi tension. Kalau mertua memahami tak apa, mertua pun jenis komplain siang malam, laki kau kenapa begitu, bini kau kenapa malah masak, habis dia lagi tension. Di saat suami ke isteri yang tertekan begitu, tiba-tiba ada pula yang datang menenangkan. Dia menenangkan tu bukan dengan tujuan baik, nak masuk jarum. Dah tension tu pula patut mengadu pada Allah Ta'ala, tadah tangan, solat semua. Tidak, dia mengadunya ke Facebook, Instagram. Ada datang, dia punya XX dulu datang balik. X-ray dulu datang balik. Kenapa tu? Kenapa stres sangat? Itulah awak, dulu kita nakkan awak, awak tak nakkan kita. Kita dulu bagai macam-macam lah. Banyakkan sabar ya. Hidup ni banyak ujian, macam-macam. Tu yang pertama, tertekan dengan urusan rumah tangga. Yang keduanya adalah kerana puncanya, yang kedua kerana krisis pertengahan usia. Krisis pertengahan usia ataupun midlife crisis. Maknanya kalau umur seseorang dah masuk 30-an, 40-an, ada setengah-setengahnya itu dia dah establish, dia dah segalanya semua dia dah ada rumah, ada kenderaan, ada kerja, semuanya dia dah kukuh. Dan pada waktu tu kadang-kadang terdetik dalam hati dia, ini saja ke life, ni saja ke kehidupan, aku duit banyak takkan begini je, takkan tak mau enjoy. Dia macam tu, dia fikir macam tu. Ataupun bila lebih-lebih lagi apabila dalam tempoh perkahwinan tu dia dah mula ada perubahan-perubahan yang sepatutnya dia kena terima, dia kena absorb. Orang panggil apa? Bila dah berumah tangga ni, apa?
isteri pun ada yang ialah mengandung. Bila mengandung pula bersalin. Ketika dalam tempoh mengandung, mungkin rupanya keadaan fizikal tak seperti sebelum ini. Maka suami dia rasa, bini aku tak macam sebelum ni lah, dah tak berapa lawa dah, lepas tu tak pandai berhias lah, tak apa nak cun lah. Dia mula nampak perempuan lain punya buruk perangai suami macam ni. Aduh, ya Allah, sedih keadaan macam ni ya. Dia mula bila anak-anak dah besar, dia kan pasangan kita ataupun isteri kita, bila anak-anak ini makin membesar, isteri kadang-kadang dia punya perhatiannya itu pada anak-anak, pada pengurusan ialah baju sekolah, pengurusan anak-anak ni semua, kadang isteri banyak bagi perhatian. Lama kelamaan suami dia rasa macam dia dah tak diberi perhatian. Sampai tahap lagi teruk, dia sangka bahawa isteri dia dah tak sayang dia dah. Isteri banyak sangatlah duk bagi perhatian ke anak. Aku laki dia ni, suami dia ni dah tak peduli dah. Dah mula nampak perempuan lain. Perempuan lain tu pula sering bagi perhatian kat dia. Awal-awal pagi bagi dah WhatsApp salam subuh. Semoga dirahmati Allah. Berbahagialah. Moga hari ni lebih baik daripada semalam. Duk bagi perhatian kat dia pula. Ada yang jadi macam tu. Yang ketiganya, puncanya adalah kerana bosan dengan pasangan. Mungkin pasangan tu dah tak handsome, dah tak cantik, dah tak ada dah ayat-ayat manis. Dulu sebelum kahwin ayatnya manis sangat, sekarang tinggal kencing manis saja. Ataupun ada apa, dulu banyak surprise, asyik kejutan. Asal buat surprise, update dekat IG. Asal buat surprise tunjuk dekat Facebook. Satu dunia semua tahu. Sekarang dah tak ada dah surprise gelak tawa, semua tak ada dah. Lama dah tak update dia punya surprise-nya tu. Surprise, buat kejutan, tak ada menyorok belakang pintu buat kejut, semua tak ada dah. Dah tak ada dah. Gelak tawa, riang tawa, semua dah tak ada dah. Bosan dengan pasangan. Yang keempat, akibat kerana kawan-kawan kenalan rapat yang bagi galakan ataupun suka duk menyakat. Kawan-kawan teman rapat ni, saya nak pesan lah, tolong hormat kawan-kawan kita yang dah berumah tangga. Yang bujang tu cerita lain, ni yang dah berumah tangga. Orang tu dah ada isteri, orang tu dah ada suami. Kau janganlah duk laga-lagakan dengan orang lain, orang bujang lain, jangan. Ataupun lebih teruk lagi, duk laga-lagakan dengan suami orang, dengan isteri orang. Tak, kawan-kawan tu pun janganlah. Aku tengok kau kalau dengan dia, baik lagi ngam, nampak masuk, nampak lagi ada chemistry lah. Bini kau, aduh, susah. Bini kau tak berapa faham lah. Kau tengok perempuan tu, dia faham kau. Jam. Jenis macam ni jam boleh sapu roti tak apa. Ni memang jam. Memang rosak betul lah. Kacau betul lah kawan-kawan. Tolong jangan buat perangai macam tu. Merosak, meranapkan rumah tangga orang dengan perbuatan macam tu. Dia memang mula-mula, kalau jenis menyakat, jenis gurau-gurau, mula-mula tak ada rasa lagi. Lama kelamaan dia ada rasa, timbul rasa sayang, timbul rasa cinta, timbul rasa cenderung pada orang yang dikenen-kenenkan tu. Macam-macam ya. Tu yang keempat. Yang kelimanya, pergaulan tempat kerja. Sering berjumpa, bertemu dalam kursus ataupun pergi ke sana sini misi bantuan, berbulan-bulan pergi bersama-sama pula pun boleh jadi. Ataupun kerja dengan tas yang sama pula, sering sama-sama pun boleh timbul ni semua. Yang kelima. Yang keenamnya ialah kerana ini paling banyak berlaku. Saya tak tahu lah kawan-kawan setuju ke tidak. Yang ni paling banyak jadi, iaitu cinta lama berputik kembali. Cinta lama berputik kembali. Pernah ada rasa cinta antara kita, kini tinggal kenangan. Dia marilah, pernah ada rasa cinta, kini tinggal kenangan. Kenangan tu hidup kembali. Jam. Habis tuan-tuan. Dia reunion, buat pula grup WhatsApp sekolah dulu, college dulu, bertemu balik yang dulu-dulu. Ini banyak yang berlaku. Sebab itu tuan-tuan, kalau buat majlis reunion ke apa, bawa je lah isteri tu sekali, bawa je anak-anak tu sekali. Jenis pergi sorang belagak bujang tu payah tu.
Jumpa balik hak cinta lama tak menjadi dulu dihalang orang tua. Habis semua lagu-lagu datang. Lagu-lagu tema semua datang balik time tu. Habis. Sebab itu para penonton yang dirahmati Allah sekalian, dalam kesempatan ini izinkanlah saya yang belum banyak pengalaman lagi sekadar untuk nak berkongsi apakah cara maupun kita boleh tangani keadaan ini semua dengan sebaik-baiknya. Iaitu saya nak kongsikan ada 5. Okey, kita masa pun tak banyak dah. Saya nak kongsikan dengan para penonton yang saya sayangi sekalian semua. Moga Allah pelihara, Allah senantiasa berikan warna-warna indah dalam rumah tangga kita. Kenapa saya kata warna-warna? Kerana rumah tangga tak semestinya dia selalu putih. Ada ketika dia boleh jadi hitam, ada kala dia boleh jadi kuning, dia boleh jadi oranye. Tapi semuanya warna-warni kebahagiaan. Okey? Walau marah-marah, geram-geram, tension, stres, ada benci-benci sikit, tapi tetap sayang pada pasangan kita. Geram dengan abang tapi sayang, benci dengan abang ni tapi sayang. Kan, itu yang kita nak wujudkan. Sebab dalam rumah tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pun tidak pernah sunyi daripada suasana-suasana asam garam dalam rumah tangga. Kita ambil contoh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah biarkan saja isteri baginda Nabi marah. Nabi pernah biarkan saja isteri Nabi marah. Relax lah, Nabi biar aja isteri Nabi nak marah kan, Nabi relax, biar ya. Pernah satu ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan, menceritakan, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, yang mana kata beliau, kata Nabi, inni la a'lamu idza kunti anni radiyatan wa idza kunti alayya ghadba. Kata Nabi SAW, sungguh saya tahu bila awak suka pada saya dan bila awak marah pada saya. Nampak? Nabi seorang suami yang sangat kenal isterinya. Kata Nabi, saya tahu sangat awak ni kalau time seronok dengan saya, suka dengan saya, dan bila awak marahkan saya pun saya tahu boleh cam. Apa kata Sayyidatina Aisyah? Faqultu min aina ta'rifu zalika. Kata Aisyah, bagaimana ya Rasulullah, wahai suamiku, engkau boleh tahu pula saya marahkan awak ke saya tak marah ke, saya suka ke, macam mana? Lalu jawab Nabi SAW, faqala amma iza kunti anni radiyatan fa innaki taqulina la wa rabbi Muhammad, wa iza kunti alayya ghadba qulti la wa rabbi Ibrahim. Nabi SAW bersabda, kata Nabi, aku boleh tahu engkau suka ke aku ataupun kau tengah marahkan aku ini macam mana. Kata Nabi, ketika awak suka dengan saya, awak pasti akan mengatakan, tidak, demi Tuhan Muhammad, tidak, demi Tuhan Muhammad. Itu kalau sukakan saya, kata Nabi. Akan tetapi kalau awak tengah marahkan saya, awak akan sebut, tidak, demi Tuhan Ibrahim. Demi Tuhan Ibrahim. Faqalat qultu ajal wallahi ya Rasulullah ma ahjuru illa ismaka. Kata Sayyidatina Aisyah, aku pun membalas, of course, benar, demi Allah ya Rasulullah, saya tidak pernah diam membisu denganmu ya Rasulullah ketika marah. Maknanya ketika saya marah, saya takkan diam. Ini ada jenis isteri macam ni. Ada setengah isteri kan, kalau dia marah dia diam kan. Tak. Kata Aisyah, saya ni kalau marah, saya takkan diam. Saya mesti cakap juga. Cuma saya tidak mahu sebut namamu ya Rasulullah. Aisyah, apa kata Nabi bang? Aisyah kalau marah dia akan sebut apa? Kalau dimarahkan Nabi, dia akan sebut demi Tuhan Ibrahim.
Demi Tuhan Ibrahim. Tapi kalau tengah sayangkan Rasulullah, bukan tengah-tengah suka, dia kata demi Tuhan Muhammad. demi Tuhan Muhammad. Itulah dia. Maknanya asam garam dalam rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak lari daripada suasana yang sebagaimana kita juga pernah ataupun yang kita lalui pada hari ini. Izinkanlah saya nak kongsikan dengan para penonton di hujung-hujung ini 5 tips ataupun 5 kaedah untuk bagaimana kita nak semarakkan rumah tangga kita. Moga dijauhkan siapa-siapa pula antara pasangan suami ke isteri ke daripada terjebak dengan berlakunya curang terhadap pasangan. 5 tersebut apa dia? Pertama sekali, semarakkan dalam jiwa para suami sekalian untuk bersikap bertanggungjawab. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ada sahabat kita tanya, Ustaz boleh post ke Singapura? InsyaAllah ya, insyaAllah boleh. Nanti tekan saja link yang saya sediakan dekat caption tu, tekan saja link tu dan anda akan tengok semua detail terperinci, maklumat, harga, diskaun, promosi dan cara penghantaran semua dijelaskan ya. Okey, saya ulang sekali lagi. Pertama sekali suburkan, semaikan dalam jiwa kita, iaitu tentang sifat apa? Tentang sifat tanggungjawab. Para suami sekalian, tolong ada sifat tanggungjawab. Okey, seorang laki-laki dia adalah pemimpin kepada perempuan. Dia adalah pemimpin kepada isterinya. Dia adalah pemimpin juga kepada kaum wanita. Jadi bagi seorang suami, apakah tanggungjawab paling penting, paling utama perlu dia sempurnakan terhadap ahli keluarganya dan juga pada isterinya? Ada 7. Okey, mana sempat catat. Mana sempat catat kawan-kawan dan kemudian share, sebarkan dalam grup WhatsApp ke, sebarkan. Anda rakam pun boleh ni video saya ni, rakam lepas tu bagi dekat grup WhatsApp semua. 7 tanggungjawab seorang suami, seorang ayah dalam keluarga. Pertama sekali, menyediakan makan dan minum. Yang keduanya, menyediakan tempat tinggal, tempat berteduh ataupun rumah. Yang ketiganya, menyediakan pakaian. Yang keempat, menyediakan bahan-bahan masak. Apa bahan masak? Garam, gula, rempah, beras, tepung, tongges. Tongges kena ada. Masak pakai kayu api ke sekarang ni? Ada pakai tongges. Tongges kena ada. Lagi apa? Yang kelima, perkakas rumah, pinggan, mangkuk, cawan semua tu kena ada. Yang keenam, alat membersih badan, berus giginya, sabunnya, alat membersih badan. Itu yang keenam. Yang ketujuh, pembantu rumah jika mampu. Yang ketujuh, pembantu rumah jika mampu. Itu bagi isteri. Bagi anak-anak juga, para penonton sekalian, seorang suami, seorang ayah, ingat apa yang perlu disempurnakan juga. Ada 5 lebih, tapi saya kongsikan 5 yang paling utama. Pertama, pendidikan. Hantar anak pergi sekolah, hantar anak untuk belajar, berguru, belajar. Itu yang pertama, pendidikan. Yang keduanya, agama. Tentang solatnya, tentang auratnya, syariat Allah kita cakna, kita ambil berat terhadap anak-anak kita punya agamanya. Sering kali kita berdoa, Allahumma salimna wa salim dinana wa salim imanana. Ya Allah, selamatkanlah iman kami, selamatkanlah agama kami. Itu yang kedua. Yang ketiganya, semaikan adab. Ajar anak-anak kita sampai satu tahap umurnya itu, dia laki-laki, anak-anak laki, anak perempuan kena tidur berasingan, tentang aurat, tentang sifat malu, tentang bila pergi rumah orang, apa tata cara, apa adab, masuk dalam masjid, apa adabnya, pergi kenduri orang, apa adab tata caranya itu. Kalau tak setuju, kalau ada rasa marah, macam mana nak zahirkan rasa marah, itu kena ajar. Lagi apa? Yang keempat, kasih sayang. Semaikan kasih sayang pada anak-anak. Walaupun rasa marah, walaupun rasa geram dengan tindakan anak kita, kelakuan anak kita yang masih kecil, mesti diiringi dengan sayang. Dan yang kelimanya ialah makan minum dijaga. Okey, itu yang pertama ya, tanggungjawab. Tanggungjawab. Yang keduanya ialah cuba sibukkan dengan ibadah secara rutin. Cuba sibukkan dengan ibadah secara rutin.
jenis suami, jenis isteri yang kadang-kadang mungkin terjebak dengan curang-curang ni, barangkali banyak masa sangat kot, tak fikir agama sangat, jauh daripada semayang ke apa ni, kadang amalan-amalan sebagai vitamin jiwa tu dah tak ada, tu yang sibuk dengan benda merosak jiwa tu. Saya cadangkan cubalah amalkan beberapa amalan ini secara rutin, insya-Allah. Apa amalannya itu? Duha, zikir, sedekah, Quran, puasa sunat. Tuan-tuan, lazimkanlah 5 benda ni pada diri kita dan pada keluarga kita. InsyaAllah dia akan didik jiwa kita, rohani kita jadi baik, insyaAllah ya. Hati nurani kita jadi baik. Apa dia? Pertama, duha. Duha, mudahkan diri kita untuk menjemput rezeki. Yang kedua, zikir, melembut, menenang jiwa dan hati. Yang ketiga, sedekah, untuk elakkan kita, tarbiahkan diri kita daripada jadi orang sombong bila kerap bersedekah. Yang keempat, Quran, dia akan penawar jiwa kita, penunjuk mana kita yang salah. Dan yang kelimanya, puasa sunat. Sebab apa puasa sunat? Cara untuk mohon bantuan daripada Allah. Sebab orang yang berpuasa sunat ataupun orang yang berpuasa, doanya itu tidak ditolak oleh Allah. Tu ingat, tu yang kedua. Yang ketiganya ialah ciptakan suasana cinta. Ciptakan suasana cinta dalam rumah tangga kita. Bagaimana? Wujudkan masa yang berkualiti. Adakan masa kita untuk duduk-duduk sembang, untuk solat berjamaah, makan bersama, riadah, ada small talk. Sebelum nak tidur tu ada small talk, ada sembang-sembang dengan anak, dengan isteri kita. Itu boleh membuatkan sayang tu makin menebal dalam jiwa kita. Tak adalah mari cinta-cinta lain, mari singgah di hati kita. Ingat, tu yang tiga. Yang keempatnya ialah, yang keempat, akuilah kesilapan diri. Para suami dan juga isteri, kalau buat silap, kalau buat salah, mengaku sajalah kita ada buat silap. Mengaku jelah kita salah. Orang yang mengaku bahawa dia melakukan kesilapan, ataupun orang yang mengakui kesilapan dirinya itu adalah orang yang tawaduk. Tolong catat di ruangan komen. Tolong catat di ruangan komen. Manusia yang suka mengakui kesalahan, kesilapan dirinya itu, mengaku kekurangan dirinya itu, lambang tawaduk. Orang yang suka merendah diri. Ya. Akui kesilapan diri kita. Tu yang keberapa? Yang keempat. Dan yang kelimanya ialah mesti tahu hak dan batasan isteri kita maupun pasangan kita. Dalam hidup ni dia ada hak dan dia ada had kalau ikut. Ada hak dan ada had. Suami kita dia ada hak dia, tapi ada had dia. Isteri kita ada hak dia, tapi dalam masa yang sama dia ada had dia. Hak isteri kita, apa yang perlu kita berikan pada dia. Nafkah, sama ada nafkah yang bersifat daruriyah ke, hajiat ke, tahsiniat ke. Maknanya nafkah yang bersifat apa? Yang perlu, yang menjadi melengkapkan ataupun yang mencantikkan lagi, itu perlu disempurnakan. Tapi dalam masa yang sama ada had dia. Contoh, kalau kita mendidik isteri, kalau marah sekalipun, jangan sampai melebihi had dia. Mengamuk, sebut benda yang tak sepatut, maki, hamun, mencela, tu tak patut. Benda tu tak sepatut, tak sewajarnya seorang suami buat. Okey? Dan apa lagi? Dan juga memberikan didikan agama pada ahli keluarga kita. Tu yang sebaik-baiknya. Mudah-mudahan 5 tips yang saya kongsikan ini memberikan kita kekuatan dan kita semangat kembali untuk menceriakan rumah tangga kita, membahagiakan rumah tangga kita dengan haruman cinta yang senantiasa insya-Allah disuburkan hingga ke syurga nanti. Okey? Jadi saya kira cukup sekadar ini saja perkongsian sembang-sembang kita bersempena dengan cuti ini. Terima kasih kepada semua para penonton. Semoga ada rezeki dan lain-lain kesempatan kita bersua lagi. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.